Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in. Syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zufrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki thumma Al-Filfilani rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan aku namakan terjemahku ini dan aku namakan terjemahku ini dengan aqidatin najina fi ilmi usulid dini. Kita sambung lagi muzakarah kita aqidatun najin fi ilmi usulid din karangan Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani, hingga pada katanya beliau dan aku namakan, yakni aku letak nama supaya mudah kita nak pergi beli ke nak jawab orang tanya ngaji kita gapo, kena letak nama supaya mudah kita nak sebut. Jadi aku letak namakan akan terjemahku ini. Dia kata terjemah, artinya kita ni asalnya daripada kitab Arab. Kemudian ditranslate, itu mana terjemah, naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah perkataan daripada satu bahasa ke bahasa yang lain, daripada bahasa Arab asalnya kita ni dalam bahasa Arab, kemudian ditranslate ke dalam bahasa Melayu Jawi kita ni. Terjemahku ini aku letak nama dengan apa? Dengan aqidatin najinah.
Tu fi ilmi usulid dini. Apa arti? Artinya arti aqidatin najina fi ilmi usulid dini ni i'tiqad. Mana pegangan di dalam hati. I'tiqad mana pegangan di dalam hati. Itu mana i'tiqad. I'taqadtu kaza. Contoh kalau orang Arab cakap i'taqadtu kaza bermakna dengan mana apa? Aqadtu alaihi alqalba wadh-dhamira. Itu maksud itu. I'taqadtu kaza. Aku berpegang olehku bagi demikian itu. Nah, maksudnya apa? Aqadtu alaihi alqalba wadh-dhamira. Menyimpul olehku di atasnya demikian itu tadi itu akan hati dan perasaan. Maknanya pegangan di dalam hati. Itu makna i'tiqad. Simpulan di dalam hati. Tambatan di dalam hati. Tapi tambatan di sini, simpulan di sini orang panggil tambatan iman, simpulan iman. Simpulan bagi kepercayaan. Iman tu maknanya tasdik. Kita benar tasdiqun nabi, membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bima jaa bihi nabi sallallahu alaihi wasallam ma ulima min ad-din bid-darurah. Kita benarkan diri Nabi dan kita benarkan apa yang dibawa datang dengan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkara agama yang diketahui dengan secara mudah. Itu dikatakan iman. Maka kepercayaan kita tu kita kena tambah simpul supaya tidak mudah goyah, tidak mudah reboh, tidak mudah cabut. Kalau setakat kita pacok saja, kita tidak orang panggil buat bin dia, tidak ikat betul-betul bata dia tu dengan kuat, dengan kukuh, mari kambing sendeh pun reboh. Jadi nak kukuh satu-satu bangunan tu dia kena ada tapak teras, kena piling dia panggil sini. Kena buat bin dia tu dengan kukuh. Ni seumpama tu jugalah iman kita ni, kepercayaan kita ni kena simpul mati, kena tambak mati. Itu dia panggil i'tiqad. I'tiqad segala orang yang kelepasan daripada sesat dan bid'ah. Itu maksud yang sebut situ. Tu aqidatun najina, artinya pegangan di dalam hati bagi segala orang yang kelepasan, mana orang yang berjaya lepas daripada sesat dan bid'ah. Bid'ah sini bid'ah dalalah. Itu maksud bid'ah sini. Bukan maksud bid'ah hasanah dak lah. Bid'ah sini makna bid'ah dalalah. Tu. Ataupun boleh juga kita kata aqidatun najina ni artinya pegangan, i'tiqad segala orang yang berjaya lepas daripada kekal di dalam api neraka. Ya juga. Sebab apabila sesat dan bid'ah ni kalau tidak Tuhan ampun maka masuk neraka. Apatah lagi kalau bid'ah dan sesat tu membawa kepada kufur, hak tu kekal di dalam api neraka. Adapun akidah orang yang benar-benar ahli sunnah wal jamaah, walaupun dosa dia banyak, dosa zahir dia tak semaya ke tak puasa ke buat maksiat tu maksiat ni, takdirnya wala'iyadzubillah Tuhan tak ampun dosa dia, masuk neraka juga, tetapi akhirnya akan masuk syurga. Itu kenapa? Kerana ada akidah yang sahihah, ada iman yang sah, maka masuk syurga juga. Ada pun orang panggil akidah tu sesat hingga ke tahap kufur, maka kekal dalam api neraka. Walau dia warna serba besar bakau zuhud, di rumah dia tu ada almari putih, tak ada perabot-perabot. Tetapi pegangan dia tu sesat membawa pada kufur. Mana? Seumpama puak Rafidhiyah mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi.
Bagi mereka semua sahabat Nabi itu kafir belaka. Mereka 3 ya. Ammar bin Yasir, Abu Dza Al-Ghifari, Miqdad. 3 orang hak tak kupu. Hak lain murtad habis. Walaupun sebab sah tengok ayatullah Pak Syiah kan. Ulama-ulama Syiah sah kau sebab ya. Berjangguklah ke. Ada ni. Hebatlah. Tapi pegangan dia tu sesak bawa tahap kupu. Maka ketika tu kekal dalam api neraka. Tengok. Walau semaya tak tinggal tahajud kuat. Seumpama fuak khawarij. Fuak khawarij ni bukan main-main. Nabi kata la tahqiru salatakum min salatihim wala siyamakum min siyamihim. Tidak dapat mengalahlah oleh puasa kamu, semaya kamu dengan semaya mereka, puasa mereka. Mana semaya mereka, puasa mereka lebih hebat daripada semaya kita, puasa kita. Wala tahqiru, tidak boleh mengalahlah qira'atakum min qira'atihim, akan bacaan kamu tu daripada bacaan mereka. Tak boleh. Mana hebat lagi orang panggil baca Al-Quran mereka. Tengok. Tetapi mereka ni mengkafirkan para sahabat Nabi juga. Umpama Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, Sayyidatuna Aisyah. Kenapa? Kerana kononnya semua sahabat ni tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka masuk dalam ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Walaupun dia Sayyidina Ali, menantu Nabi, sepupu Nabi, ahlul kisai lagi. Walaupun dia Sayyidina Muawiyah, kerabat Nabi, penulis wahyu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, isteri Nabi yang paling Nabi kasih sekali, tapi kafir. Sebab apa kata khawarij? Sebab mereka ni tidak berhukum dengan hukum Allah. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum melainkan bagi Allah sahaja. Manusia tak boleh buat hukum-hukum sendiri. Tu. Maka walaupun hebat ibadat dia, seumpama Abdul Rahman bin Muljam. Ada baca Muljim, ada baca Muljam. Hebat. Siang hari puasa, malam tahajud tak tinggal. Baca Al-Quran dia hebat. Bahkan zaman Sayyidina Umar, pernah Sayyidina Umar hatta dia jadi tok guru Quran bagi penduduk di Mesir yang baru masuk Islam. Akhirnya dia ni khawarij, bunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tengok, pegangan dia tak betul. Tu jadi jangan ingat selesai dengan kita semaya. Semaya tak tinggal beres dah. Selesai. Ada ni. Jangan. Ada hak lebih besar daripada semaya, iaitu akidah, pegangan, i'tiqad. Iman kita tu kena selari dengan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Itu boleh juga kita buat makna aqidatun najin tu, makna seperti itu, pegangan mereka yang berjaya lepas daripada kekal di dalam api neraka. Tapi sininya musannif berhudah i'tiqad segala orang yang kelepasan daripada sesat dan bid'ah, yakni bid'ah dalalah fi ilmi usulid dini. Kita aqidatul najin ni nak bicara apa? Fi ilmi usulid dini ai fi bayani ilmi usulid dini, pada menyatakan, pada nak menerangkan, pada nak menghuraikan bagi ilmu usuluddin, bagi ilmu humbi agama, teras bagi agama, pailing bagi agama, bing bagi agama, lagu tu. Jadi kalau orang panggil semaya tu dikira tiang agama, maka iman ni orang panggil tapak bagi agama. Nabi katakan as-salatu imaduddin, bermula sembahyang itu ialah tiang bagi agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din, barang siapa yang mendirikan dia sembahyang, maka mendirilah ia akan agama. Faman tarakaha wa man tarakaha faqad hadamad-din, siapa yang meninggalkan sembahyang maka dia meruntuhkan agama dia. Kalau sembahyang itu ialah tiang agama, maka iman ni tapak bagi agama. Tiang kita pergi pacok atas tanah orang buat rumah tak leh. Betul tak? Tak leh. Dipacok tanah apa tak tahu, pakai pergi buat rumah.
Kabar-kabar mari majlisnya putus itu. Nah. Ia kena jelas dulu ya tapak tu tapak kita. Nah. Tapak rumah tu hak milik kita. Baru boleh kita pergi pacak dia. Maknanya email tu biasa dulu. Nah. Semaya rajin tapi email tak tahu ke mana halau. Bahkan dia duduk semaya tu iktikad tu hai duduk depan. Siap mu. Nah. Allahu Akbar. Lepas tu hai duduk depan ada ni. Roi tak nampak. Kapir belah-belah dah. Nah. Belah-belah semaya tu kapir dah. Ada sini. Ataupun duduk berdoa. Allahumma ya Allah. Nah, panjang lebar berdoa. Orang tanya, siapa awak ni panjang sangat berdoa ni? Kita kena minta lah dengan Tuhan gapo kita nak banyak hajat kita ni. Kalau tak minta Tuhan tak tahu kita nak gapo. Kapir sambil-sambil dah belah-belah duduk berdoa tu. Nah, iktikad Tuhan tak tahu. Nah, Tuhan jahil. Nah, berat tu. Tengok. Maka kerana tu iman ni memang perkara yang sangat terpenting daripada skala hak terpenting dalam agama. Tak dapat tidak. Maka kitab ni fi ilmi usuluddini ai fi bayani ilmi usuluddini, pada menyatakan ilmu usuluddin. Tu dia usul ad-din dua kelimah tu. Usul makna teras, ad-din makna millah ataupun asy-syariah agama, makna teras bagi agama. Boleh juga dipanggil ilmu akidah. Panggil juga ilmu akidah, ilmu pegangan. Padahal bukan satu je. Akidah tu mufrad. Benarnya benda yang kita nak pegang ni bukan akidah, bukan satu pegangan. Lepas tu banyak. Tentang ketuhanan saja 50 aqaidul khamsin dia panggil. 50 simpulan pegangan. Yang wajib kita i'tiqad pada hak ketuhanan, pada hak kerasulan, ada lagi pada hak kenabian kerasulan. Lepas tu perkara-perkara hak dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia panggil ghaibiyat atau sam'iyat atau khabariyat. Banyak. Tapi ulamanya dijadikan akidah tu dia panggil alamun bil ghalabah. Nama dengan secara latas. Dia mau ngaji ilmu ke apa tu? Ilmu akidah. Ya juga. Ilmu ni juga. Ilmu apa? Ilmu usuluddin. Ya juga. Ilmu apa lagi dia panggil? Ilmu tauhid. Sebab apa? Sebab dalam banyak perbahasan nanti sifat wahdaniyah, bersangat-sangatan esa Allah Ta'ala tu satu sifat yang panjang perbahasan dia pada sifat tu sendiri. Mana? Kan? Bersangatan esa Allah Ta'ala pada zat, pada segala sifatnya Allah, pada segala perbuatannya Allah. Kemudian wak mari pula burhan dia, dalil dia, hujah dia. Ada burhanut tawarud, ada burhanut tamanu'. Burhanut tawarud ada 3 rupa taswir masalah. Burhanut tamanu ada 2, setengah kata 3 juga di atas ulama yang mengisbatkan hal. Kerana nak mensyarahkan ayat Quran kata lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata, kalau ada lagi pada langit bumi ni Tuhan lain selain Allah, nescaya binasa hancur leburlah langit bumi. Tu panjang nanti perbahasan wahdaniyah. Maka kerana tu dia panggil mimbabit tasmiyatil kulli bil juz'i, daripada bab mempernamakan sekalian ilmu ni dengan juzuk, perbahasan ilmu. Dipanggil juga ilmu tauhid dipanggil. Kadang-kadang dipanggil juga dengan ilmu iman. Kenapa? Kerana ilmu ni nak bahas rukun iman yang 6. Dipanggil juga ilmu tu ilmul kalam dia panggil. Ilmul kalam. Sebab apa? Sebab apa tu banyak. Dekat-dekat dengan lapai sebab. Apa dinamakan ilmu ni ilmul kalam? Setengah daripadanya kerana satu daripada perbahasan yang agak rumit dan panjang juga dalam perbahasan ilmu ni ialah sifat kalam Allah Ta'ala. Sifat kalam Allah Ta'ala. Ada kata kerana setiap kali ulama nak bahas perbahasan dalam ilmu ni dia kata al-kalam fi ilahiyat, al-kalam fi nabawiyat. Itu perbahasan atau perbincangan tentang ketuhanan. Itu banyak nama dia. Ada juga dinamakan dengan ilmu
sifat 20. Ni hak masyhur di pak kita. Ilmu sifat 20. Padahal bukan 20 sifat saja. Banyak lagi hak kita kena mengajinya. Tapi dia panggil alamun bil ghalabah. Jadi nama dengan secara latah. Kata ngaji ilmu apa tu? Ilmu sifat 20. Orang tahu lalu. Ilmu ni ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ataupun dipanggil juga ilmu ma'rifatu ammah, ilmu makrifat yang secara umum, secara awam. Sebab apa secara awam? Karena Tuhan ni dia tidak sama dengan kita makhluk. Makhluk ni kita kena cari dulu. Bila jumpa baru kenal. Gitu dah. Betul tak? Kita nak kenal orang kan? Kita kena cari dulu. Bila jumpa, Nathan ni gini muka ya. Gitu baru kenal. Betul tak? Ada pun Tuhan tak boleh buat kaedah tu, sesah lalu buat kaedah tu. Tuhan ni kita kena kenal dulu. Baru diizin untuk cari. Kalau nak cari. Orang yang hidup dia tu tahu, orang panggil hikmat dia dijadikan, dia nak cari Tuhan dia. Sebab Tuhan kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat pada aku. Liya'budun ay liya'rifun. Liya'rifuni wa ya'buduni. Liya'rifunani wa ya'budunani. Supaya mereka kenal aku dan ibadat, menjadi hamba abdi diri hanya kepada aku. Maka baru diizin untuk cari. Ada rezeki jumpa. Bukan jumpa gini dah. Jumpa tu panggil jumpa maknawi, bukan jumpa hissi. Kita cakap dengan bab tu ketuhanan ni jangan duk faham dengan secara hissi. Kata orang ni dekat dengan Tuhan berapa kilometer. Bodoh selalu kalau tanya lagu tu kan. Orang ni jauh dengan Tuhan. Jauh mana? Sampai 2 marhalah. Bodoh lalu kerja gitu. Tak reti tu. Kita makhluk ni jauh dekat hissi. Betul tak? Demo dengan surat Ar-Rayyan tu jauh pada rumah demo. Dekat je. Skelo tak sampai. Skelo. Tu orang panggil dekat hissi. Baik tak? Dekat hak boleh diukur dengan jarak. Adapun kita kata tu dekat dengan Tuhan, rapat dengan Tuhan. Bukan rapat makna berapa kilometer, sekilometer bukan. Dekat jauh tu maknawi dia panggil. Tu. Jadi jumpa Tuhan tu bukan jumpa hissi gini. Ni, jumpa dak dengan pengurusi ni. Jumpa dah. Tengok. Tu pengurusi baru siapa duduk korek telinga. Ni. Jumpa gini ni hissi dia panggil. Betul tak? Jumpa dengan secara dikesan dengan panca indera yang 5. Adapun jumpa Tuhan, dekat dengan Tuhan, rapat dengan Tuhan, sampai ke Tuhan, ni bukan orang panggil hissi tapi maknawi. Itu baik dah. Itu lagu tu. Jadi Tuhan ni kita kena kenal dulu. Kenal dulu tu dia panggil ma'rifatu ammah. Baru diizin untuk cari. Maka kalau ada rezeki, dapat Tuhan dia, jumpa Tuhan dia, sampai ke Tuhan dia. Usulu ilallah, usulul qalbi ilallah dia panggil. Itu. Itu sampai itu dia panggil ma'rifatu khassah. Makrifat yang secara khusus. Makrifah yang secara khusus ni lah hak seorang tu dikatakan waliyun min awliyaillah, seorang wali daripada wali-wali Allah. Apa? Sebab nafas dia turun naik, nafas dia, denyut nadi jantung dia tu tak pernah luput ingatannya kepada Allah. Tu. Tak pernah luput ingatan dia kepada Allah. Tak kuasa dia nak lupa Allah. Tu. Tak mampu dia nak lupa kepada Allah. Kan kita terbalik. Tak mampu kita nak ingat pada Allah. Kan kita gitu. Tak kuasa nak ingat pada Allah. Hatta duduk semaya tu tak ingat ke Tuhan lagi. Dia ingat nak makan gapo, nak berok mana, nak tidur mana, nak pergi bila kerja program kita banyak lagi esok gini-gini. Tengok nak semaya duk sebut popek-popek nama Tuhan tu, tak kuasa lagi nak ingat ke Tuhan. Itu kita. Sebab tu kita bukan wali. Orang panggil kuali itu tu. Apa itu? Habis. Jadi hak tu dia panggil makrifatu khassah. Makrifat secara khusus ni tak perlu ngaji. Didapat di dalam hati dengan jalan riyadhah mujahadah. Kalau dihurai dengan ibarat
terkadangnya boleh menjadi sesat. Hurai dengan ibarat boleh jadi sesat. Maka karena itu kebanyakannya dia hurai dengan secara isyarat, tu pun dikatakan sesat lagi. Sebab apa? Sebab malam yazuk lam yadri. Siapa yang tak kecak, dia tak reti. Macam kita nak hurai manis durian lah. Manis durian ni kita hurai dengan secara ibarat, seperti capu gula menisan apa, sesak terus orang kalau baca. Atau kita hurai dengan isyarat, hak tu pun tak betul lagi, bukan jadi sesat juga kadang-kadang. Lepas tu nak kecak mana manis dia, mungkin nak pergi cari sendiri dia, cekah ambil boh lah mulut, lagu ni manis dia, reti situ senyap dia. Jadi bukan kena mengaji sebab lah ni orang berahi tu ngaji martabak 7 lah, martabak 40 lah, berahi. Kalau ngaji hak fardu ain ni tak berahi. Bahaya yang ngaji hak tinggi selalu, martabak 7, martabak 40. Lepas tu tua jadi martabak ayam, martabak daging dia tu ni. Jadi murtabak tu. Tidak jadi orang wali dah. Sebab tak kena cara ngaji. Tu. Ilmu tu tak perlu dipelajari gitu. Kerana ilmu tu warasah man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ngaji, maka Allah pusakakan kepada dia ilmu yang dia tak ngaji. Jadi syarat kena ngaji juga. Bukan kata maknanya ilmu tu tak mari-mari lagi dak ni. Ndak, man amila bima alima. Syaratnya kena beramal dulu dengan ilmu hak dia mengaji. Maknanya kena mengaji dulu. Tak ada wali tak mengaji dak ni. Lepas tu bila dia beramal dengan ilmu yang ngaji, warasahullahu ilma ma lam ya, barulah Allah Taala pusakakan ilmu yang dia tidak ngaji. Mana antara lain kenal Tuhan dengan sebagai kenal yang meliputi haibah di batin hati dia. Ini dipanggil ma'rifatu khassah, sebagaimana firman Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa waliman khafa maqama rabbih, bagi siapa yang takut pada maqam Tuhannya. Bukan takut hak kita dia dah, takut yang meliputi haibah di batin hati dia. Maka bagi dia tu dapat 2 syurga. Mana 2 syurga? Pertamanya jannatul ajilah, di dunia ni Allah Taala bagi dalam hati dia tu dapat musyahadah Allah. Itu dia panggil syurga yang disegerakan, jannatul ajilah. Kemudian yang keduanya jannatul ajilah. Syurga yang nanti akhiratnya dapat ru'yatullah. Itu dia panggil orang makrifah khassah. Nak dapat hal tu kena ayat selagi tu, waliman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kena melawani akan nafsu dia. Tu habis itu. Maka sekarang aku masuk pada yang dimaksud. Habislah. Waktu dia panggil khutbah atau muqaddimah. Khutbah kitab selesai dah, muqaddimah kitab pun selesai dah. Bila dah selesai dah muqaddimah kitab, katanya Syekh Zainul Abidin, maka sekarang aku masuk pada yang dimaksud. Ini aku masuk menyatakan atau mengarang, menulis, menterjemahkan pada perkara yang dimaksud, yang dituju, yang diniat, yang dikosak, yang dituju hati. Apa? Iaitu nak terjemah, nak syarah akidah Sanusiyah. Tapi aku masuk nak menyatakan atau nak menulis, nak mengarang perkara yang aku tuju dengan hati aku tu bi'aunil malikil ma'bud, dengan pertolongan. Ini orang wali ni gitu, dia bukan dengan masuk dengan ilmu aku,
aku nak masuk hurai kamu ni dengan kelebihan aku, dengan kehebatan aku ngaji Mekah lama, okey? Dak. Ini orang panggil khisalum mahmudah. Nah, budi pekerti yang terpuji yang ditunjuk contoh oleh Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, iaitu tiap-tiap hijab kita, apa kita nak buat tu jangan lepas bergantung dengan Allah Ta'ala. Nah, apa kelebihan Allah Ta'ala bagi kita, ingatlah sebagai kurnia Allah. Hadza min fadli rabbi, ini kurnia daripada Tuhan, bukan daripada kita. Sama Tok Syekh nak ayat kata dia nak masuk mengarang kitab ni bukan dengan ilmu dia, bukan dengan hebat dia, dengan sebab dia mengaji lama di Mekah, dak. Maka sekarang aku masuk yakni aku masuk mengarang, aku masuk menyata, menulis, menterjemahkan pada yang dimaksud, yakni pada yang dituju hati aku iaitu mensyarah, menterjemahkan akidah Sanusiyah bi'aunil malikil ma'bud, dengan pertolongan itu bi'aunil malikil ma'bud, dengan pertolongan Tuhan yang menguasai hamba-hamba ni. Al-ma'bud, yang disembah dengan sebenar. Itu makna bi'aunil malikil ma'bud, dengan pertolongan raja yang disembah dengan sebenar, pemilik semesta alam ni yang disembah dengan sebenar. Itu maksud gitu. Al-ma'bud ay al-ma'budi bihaq, yang disembah dengan sebenar. Kerana ada juga al-ma'bud bi ghairi haq, disembah bidunil haq, disembah dengan ketiadaan sebenar. Mana dia mau duk sembah tok pekong berala ke apa tu, dia panggil dia sembah perkara hak tidak sebenar. Hak tu bukan Tuhan tu dah. Hak tu bukan Tuhan sejak di awal-awal lagi. Tok pekong berhala ke apa tu bukan Tuhan sejak di awal. Sebab kita sembah dia tu tak kena ke Tuhan sebenar, tak tepat, tak betul. Maka Tuhan ni al-ma'bud bihaq, yang disembah dengan tepat, dengan sebenar. Itu siapa? Allah lah. Siapa al-malikil ma'bud? Allah. Jadi aku masuk nak menulis apa aku nak ni dengan pertolongan Tuhan. Itu maksud bi'aunil malikil ma'bud. Maka aku kata ni aku tulis lah, bukan duk kata bobel-bobel gitu dah. Atau boleh jadi dia kata sungguh, lepas tu anak murid dia tulis. Dia boleh jadi belakang mengarang ni, sama ada dia sendiri mengarang ataupun dia je kata anak murid dia tulis. Maka aku kata, gapo aku kata ni, maqalul qaul bagi aku kata, dan dengan Allah jua beroleh taufik. Ini dia panggil iltijak, dia panggil menyerah, kau panggil bergantungnya dia dengan Allah Ta'ala. Allah jualah, dengan Allah Ta'ala sahajalah. Jualah tu dia panggil hasar, makna hasar. Asalnya begini, beroleh taufik dengan Allah. Saya bunyi gitu. Tapi tak, you mari wabillahi taufiq, gitu. Wabillahi taufiq, dan dengan Allah Ta'ala sahajalah at-taufiq, diberolehkan taufik. Ini dia panggil dalam balaghahnya makna hasar, dia panggil taqdimu ma haqquhu ta'khiru tufidul hasra, mendahulukan perkara yang sepatut berada di belakang. Sepatutnya at-taufiqu billah, beroleh taufik itu dengan Allah. Kalau cakap lagu tu barangkali boleh juga taufik daripada orang lain. Maknanya tidak hasar, dia panggil tidak tersimpan. Tu macam kita duk baca Fatihah tu lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asal ayat kalau kira susunan tarkib biasa, na'buduka wa nasta'inuka, gitu. Na'buduka, kami menyembah akan kamu, wa nasta'inuka, kami minta tolong akan kamu. Kalau baca lagu tu maknanya jadi lagu ni, aku minta tolong, kami menyembah akan kamu wahai Allah, tapi kami sembah juga boleh jadi orang lain.
Nah, kami minta tolong akan kamu wahai Allah, tapi dengan orang lain pun kami minta tolong juga. Jadi tak nak bagi ada makna tu ka hok duk belakang tu tak depan. Iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Jadi makna tu kata berubah. Makna berubah mana? Hanya kepada engkau sahajalah, tidak pada yang lain kami menyembah. Jadi gitu. Hanya pada engkau sahajalah, tidak pada yang lain kami minta tolong. Itu dia panggil makna hasar, dia panggil tersimpan. Itu tersimpan. Nak terjemuh gapo bahasa kita biasa gitu. Hasar ni makna tersimpan. Tu sama ni. Wabillahi taufiqu. Apa makna? Dan dengan Allah Ta'ala sahajalah, jualah sahajalah, tidak dengan yang lain beroleh taufik. Dan memang gitu sungguh. Kerana dalam Qurannya 30 juzuk Quran 1000 lebih ayat 1600 60 ayat tu. Nah, 60 huruf ke 60 ayat 1000 lebih ayat huruf. Perkataan taufiknya hanya sekali je Tuhan sebut dalam Quran. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak adalah yang memberi taufik akan daku melainkan Allah, melainkan dengan pemberian Allah. Sekali tu ya dalam Quran sebut. Ini nak cerita kata bahawasanya nikmat taufik ni sangat susah nak didapat. Apa taufik? Yakni khalqul qudrati fil abdi ala ta'ah. Tuhan jadikan pada hamba tu boleh buat kerja taat ibadat pada Allah. Ringin tubuh dia nak ibadat pada Allah, nak ngaji ringin, nak mengajar ringin, nak semaya jemaah ringin, nak tolong-menolong ta'awun alal birri wat taqwa pun ringin. Itu dia panggil taufik tu. Tu lawan bagi taufik ni dia panggil khizlan. Khizlan. Apa khizlan? Khalqul qudrati fil abdi alal ma'siyati aw ala ma la yu'nihi. Gitu. Itu dia panggil khizlan, lawan bagi taufik. Apa khizlan? Khalqul qudrati fil abdi Tuhan jadikan rengeh pada hamba tu nak mengerjakan maksiat ataupun perkara yang tidak ada manfaat pada agama dia. Orangnya tu kalau lepok kedai kopi gak daripada pagi sampai petang relax, tak ada berasa lenguh ke letih, tak ada, segar dah ada ni. Tu tapi kalau ngaji tak apa setengah jam tu sudah kematu pun gua aku dah ada ni. Tu rasa lega, rasa nak cucu hokok, rasa tak gerak, ngatuk. Ayalah tu dia panggil apa? Khizlan, dia panggil khizlan, lawan bagi taufik. Nak buat maksiat gagah lalu. Orang ajak pergi disko, derah ni. Orang ajak kelak danduk apa? Derah lalu. Mari pergi. Selalu dah. Itu dia panggil apa? Khizlan. Khizlan. Atau tidak maksiat pun au ala ma la yu'nihi, atas di atas barang yang tidak ada manfaat pada agama dia. Rengeh. Segar. Rajin. Pergi tengok bola, bukan maksiat. Bola tidak maksiat. Cuma kalau tu nak tengok pohon orang main bola tu baru maksiat. Demo nak gimana tu? Kau nak tengok pohon orang main bola. Tak boleh sapi, kalau sapi tak boleh jamak qasas. Sebab apa? Sebab dia panggil maksiat bis safari, dia panggil. Maksiat dengan musafir tu tujuannya maksiat. Apa? Saya tak saya tengok bola, saya nak tengok pohon orang main bola. Comel tak ni. Tika tu kalau sapi nak kita tengok pohon orang main bola, tak boleh jamak qasas. Apa? Dia panggil maksiat bis safari. Tu baik dah. Kalau dia nak kita tengok orang main bola, bukan nak kita tengok pohon orang main bola. Cuma bila dia kita tengok bola tu kan, orang hok main bola tu kadang-kadang tak jaga. Kalau hok jaga tak apa, dia pakai apa? Legging ke binatang apa dalam tu ni. Dia tutup pohon dia sampai kat beti. Kadang-kadang hok tak tutup, pun nampak pohon, nampak lutut. Kita pun duk tengok, bukan tengok hok tu, nak tengok orang main bola. Maka ketika tu boleh jamak qasas. Apa? Sebab maksiat fis safari. Tu lagu tu dah. Maksiat tu bukan musafir tu bukan sebab nak kita tengok maksiat, tapi maksiat tu berlaku di dalam musafir. Ingat tu. Betul tu. Sebab ada orang tanya, boleh tak ustaz nak jamak qasas kita tengok main bola? Boleh Mu tengok orang main bola ke?
Nah, bukan nak tengok maksiat. Nah, dia hak tak boleh jamak qasar ni kalau tujuannya maksiat. Daripada Kelantan nak mai Kuala Lumpur buat apa? Nak ropok bank. Tu tak boleh. Nah, jamak qasar. Tak boleh. Kena semai tamai. Tak ada rukhsah. Nah, ar-rukhsatu la tanutu bil maksiati. Gitu kalau tak silap kaedah. Nah, tapi kalau orang tu nak mai Kuala Lumpur bukan nak mai ropok bank. Nah, bukan nak mai curi. Nah, tiba-tiba terjadi perbuatan mencuri itu dalam musafir. Tu. Nah, dia panggil maksiat fis safari. Maksiat yang berlaku di dalam musafir. Boleh tak jamak qasar? Boleh. Tu. Tak terai lagi. Daripada Kelantan nak mai Kuala Lumpur apa? Nak pergi nak pergi berzina contoh. Nak pergi pelacur, nak cari pelacur, nak berzina dengan pelacur. Haram dia jamak qasar. Tak boleh. Sebab apa? Maksiat bis safari. Tujuan dia tu rumah tu memang nak buat maksiat, dah apa nak berzina. Nah, ada pun hak lagi dia nak mai Kuala Lumpur, nak pergi meeting, bisnes dia berapa, bukan dia nak cari pelacur, bukan nak berzina. Tapi salah pergi booking hotel mana tak tahu, tiba-tiba ada pelacur dalam tu. Nya terjadi perbuatan zina dalam musafir dia tu. Maka hak tu dia panggil maksiat fis safari. Boleh tak jamak qasar? Boleh. Beres. Beres tu. Dah. Buat tanya mula. Tu. Jadi nak kita tengok orang main bola, boleh musafir, boleh jamak qasar tak? Boleh. Boleh. Nak gimana tu? Nak kita tengok pohon orang main bola. Boleh tak jamak qasar? Tak boleh. Apa tengok maksiat? Mana boleh? Nah, ingat tu. Tapi tengok orang main bola tu, orang panggil malayunihi, kalau hak tak ada manfaat pada agama tu. Tak ada manfaat, ada bertambah himer tak. Jadi kuat, gagah himer kita, jadi rajin bertahajud. Rasa nak hafal Quran 30 juz. Ada rasa gitu. Tak ada. Habis terik kalau kalah gak ngamuk, bakabah gitu nah. Jadi gagah nak buat hijab tu. Tapi kalau perkara-perkara ibadat taat pada Allah, nak semai jemaah, nak imarah masjid surga, nak mengajar, nak mengaji, nak berzikir, nak ta'awun alal birri wat taqwa, nak tolong-menolong di atas kebaikan takwa Allah, gotong royong buat surga ke buat bersih kubur ke apa ke, lembek lalu, demes lalu. Tu tak cakap ketuk pintu rumah, susuk selipar dalam rumah nak ni, takut kata tak mari surga. Tu dia panggil khizlah. Khizlah. Jadi apa makna taufik? Iaitu Tuhan bagi rengeh kita nak buat amal ibadat. Dah. Itu makna taufik. Maka kata dia, dan dengan Allah jualah, yakni dan dengan Allah sahajalah, tidak dengan yang lain beroleh taufik. Taufik itu didapat hanya dengan Allah Ta'ala saja, tidak dengan yang lain. Itu maksud itu. Kata Syekh Sanusi, qala Syekh Sanusi, telah berkata oleh Syekh Sanusi, dia katakan bismillahirrahmanirrahim. Hak ni hak bismillah hak Syekh Sanusi, hak hari tu bismillah hak Syekh Zainul Abidin, lain-lain tu. Ni baru nak masuk mengaji kitab Imam Sanusi ni. Katanya syarah, memulai ia Syekh Sanusi akan muqaddimah Syekh Sanusi dengan bismillah. Imam Sanusi dan mana-mana tak kira lah pengarang-pengarang kita, alim ulama kita, bila nak mula mengarang dia mula dengan bismillah, termasuk dengan Syekh Sanusi. Kenapa tu dia mula dengan bismillah? Ini ilat dia. Kenapa memulai Syekh Sanusi akan muqaddimahnya, akan akidah Sanusiyahnya dengan bismillah? Kerana mengikut ia Syekh Sanusi dengan Quran yang amat mulia. Pertamanya kerana mengikut ia Syekh Sanusi
dengan Quran, ikut Quran. Nah, tu dah. Iktidaan bil Quran dia panggil. Iktida, mana mengikut. Mengikut dengan Al-Quran. Tapi ikut dengan Quran ni mana ikut pada tartib suari dia panggil. Ikut Quran ni bukan ikut tertib nuzuli. Ya, ikut Quran ni ada dua tertib. Tertib nuzuli, mana tertib ayat Quran diturun. Maka kalau hak diturun hak mula-mula suratul A'la, Iqra tu lah. 5 ayat hak mula-mula tu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Hak tu hak mula-mula tu bukan bismillah. Apa ikut Quran ikut mana? Bukan ikut Quran tertib nuzuli. Patu ikut Quran, ikut Quran tertib suari dia panggil, tertib surah. Tu kerana surah Quran ni susun ayat, surah mula-mula Fatihah, surah kedua Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, gapo semua tu ini mengikut wahyu daripada Allah. Bukan sahabat reka-reka sendiri, bukan. Kena ingat tu. Tertib surah ni ialah perintah daripada Allah. Surah mana mula-mula sekali dalam Quran? Surah tak tahu berat apa ni. Surah sudah apa ni? Surah apa? Surah berat ni. Surah baru nak siap lah. Surah apa dalam Quran mula-mula apa tak tahu sudah. Surah apa mula-mula? Al-Baqarah. Sudah. Surah Al-Fatihah. Lama benar tak buka Quran ni. Sudah nak tunggu Ramadan pula baru buka Quran kan. Ni surah Al-Fatihah. Mula-mula sekali tu Al-Fatihah, bukan Baqarah. Lepas Fatihah baru Baqarah. Itu niat kau lembu semua apa ni. Raya haji lambat lagi baru lepas hari tu. Surah mula-mulanya Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mana Al-Fatihah? Ayat yang pertama Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia panggil tertib suari dia panggil. Tertib surah. Cuma di kalangan ulama'nya pula ijma' sepakat Al-Fatihah ni 7 ayat. Sepakat. Tetapi ada yang menjadi khilafnya, ayat mana ayat yang pertama. Ayat mana hak pertama. Jadi kalau lain daripada mazhab kita, seumpama mazhab Ahmad bin Hanbal ko, mereka ni ayat yang pertama Fatihah Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Abang tu ia baca bismillah tu selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat tehahnya 7 ayat juga. Tapi ayat pertamanya Alhamdulillah. Lepas tu jadi tak? Tak. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat yang ke-6. Wakah situ. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7. Kita 7 ayat. Ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat ke-7, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat ke-7 tu ayat belakang tu. Itu dah. Jadi mengikut tertib suari, walaupun hak berpendapat dengan 7 ayat pertama Alhamdulillah, tetap bila baca mishaf pun bismillah ayat yang pertama. Tak percaya belak lagi tengok Quran. Jadi mengikut ia Syekh Sanusi dengan Quran yang amat mulia, mana mengikut ia Syekh Sanusi dengan tertib suari Quran yang amat mulia. Itu takdir gitulah. Bukan mengikut tertib nuzuli. Karena tertib nuzuli, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca oleh Nabi Muhammad dengan nama Tuhan
yang dengan nama Tuhan kamu yang maha menciptakan. Itu ilat yang pertama. Bapakah Syekh Sanusi memulakan mengarang kitab dia dengan bismillah, dan kerana mengamalkan, lain tu. Hak tadi kerana mengikut. Nah, sebab Al-Quran tak ada suruh mula dengan bismillah. Ada suruh mula dengan bismillah? Tak ada. Tu tak ada suruh mula dengan bismillah. Sebab tu kata mengikut. Ada pihak ni mengamal. Mengamal. Bermakna ada suruh, tetapi bukan dalam bentuk mantuk, bukan dalam bentuk lafaz Nabi suruh mulakan dengan bismillah, tidak gitu. Ya, kena takdir ni. Dan kerana mengamalkan dengan mafhum suruh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena takdir itu. Takdir itu. Yang ngaji kita tua ni kena banyak takdir. Takdir ni maknanya kena tulis balik baru faham. Kalau tak ada takdir gitu, lembu pun boleh mengajar kita. Laulal hazfu wat taqdiru la fahimal himaru. Gitu. Kita ulama ni kalau tak ada hazaf ni mana dibuang kerana cakap ringkas. Lepas tu kita nak faham tu kena takdir pula baru faham. Kalau tak ada lagu tu, hima pun boleh faham ngaji kita ni. Hima tak apa nak kenal kita murid. Mana ada hima di Kota Damansara ni dah ni. Lepas tu lembu lah senang. Lembu pun boleh hari ngajar. Tu order lembu mari seekor duk pergi ngajar boleh. Maka sebab tu tak boleh lembu nak mengaji dah sini atau apatah lagi nak mengajar, sebab kita ni kena takdir. Nah, ada yang dihazaf dibuat. Nak faham betul-betul kena takdir balik. Kena tulis balik. Contoh ni dan kerana mengamalkan dengan hadis Nabi SAW. Cakap itu dah. Betul tak? Takdir. Dan kerana mengamalkan dengan mafhum suruh daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengamalkan dengan mantuk hadis Nabi, sebab hadis Nabi nanti kita baca Nabi tak suruh mula dengan bismillah. Mana hadisnya? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru wa fi riwayatin fahuwa aqta'u wa fi riwayatin fahuwa ajzamu. Tengok apa terjemahnya. Arti ni balik bahasa terjemah dia panggil. Terjemahnya, artinya ni terjemahnya hadis Nabi ni. Nabi sabdanya tiap-tiap pekerjaan, tiap-tiap perbuatan, tiap-tiap khija'ah yang mempunyai cita-cita, mana yang dianggap penting oleh syarak, itu makna zibal, maknanya yuhtamu syara'u. Itu makna zibal. Apa zibal? Yang mempunyai cita-cita, yakni yang dianggap penting oleh syarak, yuhtamu bihi syara'u, yang menganggap penting dengan dia oleh syarak. Itu makna takdir gitu. Tetapi yang tiada dimulai di dalamnya, di dalamnya ini padanya. Tuh sama ada di dalam tu dengan makna mula-mula, atau di tengah-tengah, atau akhir. Maka sebab tu kalau kita makan nasi lapar sangat, tak ingat bismillah, puak makan. Setengah buku dah baru teringat, Allah, aku makan setan tak ingat bismillah. Jangan duduk terus lalu. Namun biarkan setan-setan gila makan. Jangan bismillahirrahman bismillahi awwalihi wa akhirihi, gitu dah. Bismillahi awwalihi wa akhirihi, dengan nama Allah awalnya dan akhirnya, gitu. Bismillahi awwalihi wa akhirihi. Tu boleh baca juga awwaluhu wa akhiruhu, boleh tak ada masalah. Itu dah. Jadi
Itu makna di dalamnya. Sama ada mula-mula, tengah atau akhir. Mana tengah atau akhir ni bagi orang yang lupa sungguh lah. Jangan sengaja. Saya mula-mula nak settle ni, biar tak ajar bismillah. Tengah-tengah ni nampak settle, nampak kuat sangat settle makan aku. Bismillah ya awal wa ali wa bismillah ya awali wa akhir. Tak jadi tu. Nah, hak tu didatangkan dengan sebab lupa. Dengan sebab lupa. Tiba-tibanya tiada dimulai di dalamnya, di dalam pekerjaan tadi tu dengan bismillahirrahmanirrahim. Tu. Maka iaitu tiap-tiap pekerjaan tu abtaru. Apa abtaru? Arti abtaru terpotong pehok ekor. Mana cacat lah. Tu kucing ada ekor, cacat dia panggil. Terpotong pada pihak ekor. Dan pada satu riwayat aqta'u, terputus tangan kaki. Tu berat lagi, aqta'u, nak cabut tangan kaki. Terputus tangan kaki. Dan pada satu riwayat ajzamu, berpenyakit juzam dia panggil. Apa? Berpenyakit pecah belah, penyakit kusta dia panggil. Penyakit kusta, itu ajzam. Tu hadis ni riwayat Abu Daud, rawahu Abu Daud. Dan ramai lagi ulama meriwayatkan hadis ni. Cuma adakah hadis ni sahih ataupun tidak, maka ni berlaku selisih pendapat di kalangan alim ulama. Kata Imam As-Subki, hadis ni hasan, molek. Tapi kata Imam Suyuti dalam Jami'us Saghir, kalau tak silap, hadis ni dhaifun. Hadis ni dhaif. Kata Amirul Mukminin fil Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathil Bari syarah bagi Sahih Bukhari, hadis ni dhaif jiddan. Sangat-sangat lemah. Maka termasuk di dalam ikhtilaf di kalangan ulama darjah hadis ni. Maka kita ambil hak tengah lah. Khairul umuri awsatuha. Mana? Iaitu hadis ni hadis dhaif. Hadis dhaif tak mengapa untuk dijadikan sebagai fadailil a'mal, litaghrib fadailil a'mal, menggemarkan kita untuk beramal. Itu. Jadi Nabi suruh tak kita mula dengan bismillah? Tak suruh ni. Nabi khabar tiap-tiap pekerjaan yang agama anggap penting pekerjaan tersebut. Tapi bukan semua pekerjaan ingat baik. Lama nak togok arak pun bismillah juga haram. Sebab togok arak tu haram, betul tak? Maka pergi baca bismillah, dia kata, buat benda haram dah ni togok arak, biar pahala sikit boleh bismillah. Abahmu nak ni. Bismillah togok arak tu haram. 2 kali haram. Togok arak haram, bismillah kerana togok arak tu pun haram. Ingat tu. Begitu juga hak perkara makruh. Makruh li zatih dia panggil. Kalau makruh li ghairi tak apa. Mana makruh li ghairi, seumpama makan petai, makan wudu, makan jeruk ke gapo, makan bawang. Hak tu makruh, tapi bukan makruh diri dia. Makruh kerana bau dia. Tu tak apa, sunat bismillah. Kita nak makan petai, lama petai ni makruh, tak usah makan bismillah, makan puak gitu makan dengan setel jawab dia. Makan petai pun bismillah. Dah makruh li ghairi. Lepas tu hak tak sunat bismillah, makruh li dzatih. Sama juga haram li dzatih. Kalau haram li ghairi lain. Mana seumpama nak ambil air semaya, air hak dirampas. Tu orang panggil makruh. Haram tu rapah air orang. Air semaya dia sah. Maka sunat tak dia bismillah? Sunat tak bismillah? Tak apa. Lama air ni aku curi ni, aku rapah ni, biar tak usah bismillah, rugi lah. Bismillah sunat juga. Lepas tu curi air, hak tu haram sebab curi, bukan sebab ambil wuduk ni. Jadi hak haram baca bismillah haram li zati. Hak makruh baca bismillah makruh li zati. Mana seumpama isap rokok. Isap rokok ni makruh li zati. Rokok ni makruh kerana diri dia. Diri tembakau tu makruh. Tu dah. Maka kita pun cucu bismillahirrahmanirrahim dia. Bismillahirrahmanirrahim. Makruh hukum dia.
Sebab apa? Sebab rokok tu makruh li dzatih. Ingat tu. Lama ada orang tanya, lepas tu video ustaz hok viral kata wajib sat rokok tu. Hok tu lain. Hok tu perbahasan lain lagi kan. Awak suka tu yalah tu biasa tengok YouTube tu. Nah. Pak Wahabi ya kerak video tu, dia buat modal goreng. Aku kena panggil ke majlis agama tak ada pasal. Orang duk cerita masalah darurah, nah. Masalah darurah ni jangan kata rokok, daging babi pun wajib. Nah. Dia masuk lewat hutan sesat. Tak jumpa cari jalan tobek. Lepas tu lapar ni. Kalau tak makan mati dia. Tak ada makanan halal. Jumpa babi duk senyum, sengih. Mu aku tengok kamu, aku tengok aku dak sini. Apa hukum makan babi dia tu? Haruh mati. Kalau hukumnya haruh mati. Sebab haruh ni buat tak apa, tak buat tak apa, betul tak? Dia kalau haruh mati. Nak mati pun boleh. Nak makan pun boleh gitu. Jangan. Jaga nyawa ni wajib. Hifzun nafsi ni wajib. Maka tak dapat jaga nyawa mereka kena makan. Tak ada makanan mereka babi. Sudah. Apa hukum tengok tu makan babi? Wajib makan babi. Wajib. Sudah. Kalau kerak video aku ni memang nyanyi aku kena panggil bolak lagi. Wajib. Tapi bukan makan seekor babi. Lepas tu makan kodah hok melepaskan darurat dia tu je. Itu. Karena ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Darurat tu dikodarkan dengan kodar darurat. Maknanya apa? Kalau semuluk jadi gagah dah dia. Bernyawa kembali. Maka semuluk jahat wajib, hak lain haram. Nama semuluk, lepas tu sedap juga. Boleh buat gula lagi dia tu ni. Sifat taruh. Haram. Ingat? Sama. Barokok pun lagu tu juga. Ada hukum darurat dia. Itu. Jadi hak dibahas tu bukan masalah hukum asal. Faham? Hukum aridi dia panggil. Hukum yang baru datang. Hak baru datangnya kata wajib, haram, makruh, sunat, harum. Lima hukum boleh buat tu baik. Itu dalam kitab Sulamus Subyan. Karangnya Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi. Boleh baca dah tu. Hamba kena panggil dulu. Hamba kata kitab ni. Saya kata tak boleh ni ustaz. Kena tarik balik ni nak ni. Tak apalah, tarik balik lah. Dah tengok mana monggo. Kena hormat lah. Kena hormat keputusan majlis fatwa. Gitu. Jadi jangan kerak, jangan salah faham tu, dah. Tu bukan hukum asli dia panggil, hukum ma'aridi, hukum lain, hukum hak baru mari. Kalau kita bicara ni hukum asli. Mana? Rokok tu asal diri dia tu makruh li dzati. Maka sunat tak kita bismillah? Tak sunat. Bahkan makruh juga kita bismillah. Jadi tak sewarok lah. Cucuh gitu ya. Terus duduk bismillah. Tu. Nak bismillah minum kopi tak apa. Begitu juga safa sifil. Apa panggil safa sifil umur? Safa sifil umur. Apa? Perkara hak yang diluati, yang keji-keji. Mana? Seumpama nak sehingu, tak sunat bismillah. Nak sehingu bismillah. Orang dia tak sunat tu. Karena syarak tak ambil penting benda tu. Dah? Nak pakai selipar, nak sapu-sapu, tu panggil safa sifil umur. Tak disunatkan basmalah. Begitu juga perkara hak syarak telah buat mula dengan apakah permulaannya, tak boleh kita mula dengan bismillah. Contoh seperti semaya. Semaya ni tahrimuhat takbiru. Tu. Syarak buat mula dengan takbir. Maka sebab tu ulama kata semaya itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri. Beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimula dengan takbir. Tiba-tiba kita bismillah. Bid'ah, dolalah. Tak boleh. Usalli fardal isya'i 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bid'ah dolalah. Dalil. Allahu akbar.
Ada pun hak kita bismillah, qul a'udzu birabbin nas, hak tu bukan bismillah nak semaya, bukan bismillah awal semaya. Hak tu bismillah nak baca qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan. Hak tu bismillah nak baca doa. Memang nak baca doa sunat bismillah. Nah, bukan a'udzubillah. Kalau a'udzubillah nak baca Quran. Idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Bila mu nak baca Quran, mu minta berlindung dengan Allah Taala daripada syaitan dan rejim. Kalau baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat surah Taubah, awal-awal surah Taubah tak sunat bismillah. Ada pun nak berdoa tak sunat a'udzubillah, bismillah ya. Ini kalau tak ngaji, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nak berdoa kan baca Quran. Nah gitu. Habis. Jadi hak selain daripada tu sunat bismillahirrahmanirrahim. Ingat dah. Jadi syarak tak ada suruh. Nabi tak ada suruh mulakan dengan bismillah, tak ada. Tapi mafhum ni mana ma fuhimah minal mantuqi, makna yang difahami daripada sabdaan Nabi ni, kalau kita nak pekerjaan tersebut tu berkah, banyak keberkatan, mula dengan bismillah. Itu gitu. Dan makna atas tiap-tiap 3 riwayat itu, tengok. Dan bermula makna atas tiap-tiap 3 riwayat itu khabar, ialah bahawasanya nyonya tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai cita-cita yang syarak anggap penting tu, tapi tak dimula dengan bismillah tu, kurang berkah. Qalilul barakah dia panggil. Jadi makna fahuwa aqta, fahuwa ajzam, fahuwa abtar, terputus ekor, terputus tangan kaki, berpenyakit kusta, itu makna tiap-tiap daripada 3 riwayat tu satu juga. Apa? Qalilul barakah, sedikit berkah. Jadi Nabi nak ayat kata tiap-tiap hijau yang syarak anggap penting. Selain benda haram li zatih, makruh li zatih, fasafasi fil umur, selain daripada hak syarak telah mulakan dah apakah pekerjaan tersebut, maka kalau dia tidak mula pekerjaan yang penting tadi itu dengan dengan bismillah, maka pekerjaan dia tu sedikit berkah. Gitu. Sedikit berkah. Itu mafhum. Itu mantuk dia panggil. Manataqa minal hadis. Barang yang dituturkan daripada hadis Nabi SAW. Lepas tu hak kita fahamnya, kalau nak berkat banyak, kena mula dengan basmalah. Itu dia panggil mafhum. Itu mafhum dah. Maka iaitu kurang berkat. Maka iaitu kurang berkat. Tu belakang tu bau khabar dia pada zahir, pada makna. Maka iaitu kurang berkat tu pada makna, yakni pada hakikat, bukan pada zahir. Saya makan nasi tak aja bismillah, kenyai apa tu lah ya. Sama tak ada apa. Dia mau buat khurafat apa, makan setan apa ni ni. Ada kenyai apa tu lah ya. Kurang berkat ni pada makna, yakni pada hakikat, bukan pada zahir. Sebab tu khabar belakang tu. Maka iaitu kurang berkat pada makna. Tapi wak mari jumlah ghayah dulu, jumlah muqtaridah sebagai ghayah. Maka iaitu kurang berkat. Dan jika tamam, jika sempurna ia tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulakan dengan basmalah, pada hissi sekalipun, pada hissi yakni pada rupa, pada kenampakannya apa sempurna, tak aja bismillah pun makan kenyai ke? Kau ada orang tak aja bismillah tu jadi lekak tekuk, lepas tu golek
guling batin tak sempurna dia makan dia ni. Masuk pakai hospital. Atau doktor, awak makan baca bismillah. Dak. Pada lagu tu kau. Dak. Betul tak? Dak. Nampak sempurna ke? Hak baca bismillah pun sempurna makan. Hak tak baca bismillah pun kenyang betul tak? Wah, acong leng teng long tu. Anak dah karopa bismillah. Mana? Nak buat gitu ya. Nah, nampak sempurna. Dan jika tamam, jika sempurna ia tiap-tiap pekerjaan pada hissi sekalipun. Apa makna hissi? Yakni ni nak tafsir hissi. Yakni pada zahir sekalipun tiada tamam ia pada makna. Itu khabar bagi kurang berkat. Itu mana? Maka iaitu kurang berkat pada makna, yakni tiada tamam, tiada sempurna ia tiap-tiap pekerjaan pada makna. Habis di situ. Nah, kita sapa dah tu di kurunge. Orang panggil kurunge tu stesing. Kalau kita Jawi dia ada kurunge. Kurunge tu dipanggil stesing. Mudah kita nak berhenti. Dia kata ketahui olehmu akan bahawa semakna Allah itu. Dia nak menyata makna Allah pula. Nah, bismillah, ada Allah, ada lafaz alif lam lam kha. Maka dia nak menyata apakah makna Allah. Lalu kata dia ketahui olehmu, yakni tuntutlah ilmu sehingga kamu mengetahui akan bahawasanya makna Allah itu nama bagi zat Tuhan kita yang wajibil wujud. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Di situ dululah. Lepeng. Hanya batuk pula weh. Siap surat dia dulu pada pondok kita ni. Mana deki molek rasa. Tak puas hati ni. Kena gigi teroyong pak kita pula gigi. Sedap ya nak siap surat. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.